Yang penting bila sampai ke sini kabare semuanya waras. Ngaturakeun sugih ngambal warsa, mugi-mugi Gusti Allah paring yuswa ingkang dawalan barokah. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kasarasan lan ketentraman mudah-mudahan. Kebiasaannya memang sudah menjadi tradisi di negara kita ini, apabila tiba saja bulan Muharram, kita akan mengadakan sambutan mengenang peristiwa hijrah. Ini bukanlah bererti hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Hijrah itu asalnya dia berlaku atau terjadi pada bulan Safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima ketentuan-Mu, jadikan kami sabar menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada semua nikmat-nikmat-Mu. Terima kasih Yang Berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Yaakob bin Mat Sahari, Nazir Masjid Nurul Ihsan, Kampung Seri Tianjaya, Tanjung Karang, para pegawai, adik termasuk dan sukarelawan, ahli kebiasaan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapat bertatap muka bagi membincangkan tajuk berkaitan dengan ma'al hijrah. Bersyukur juga saya akhirnya dapat sampai ke kampung ini. Kampung ini saya selalu dengar daripada jauh saja. Tapi kampung Tiram Buruk lebih tersohorlah daripada Seri Tiram Jaya. Yang penting bila sampai ke sini kabare semuanya waras. Ngaturakeun sugih ngambal warsa, mugi-mugi Gusti Allah paring yuswa ingkang dawalan barokah. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kasarasan lan ketentraman mudah-mudahan. Kebiasaannya memang sudah menjadi tradisi di negara kita ini, apabila tiba saja bulan Muharram, kita akan mengadakan sambutan mengenang peristiwa hijrah. Ini bukanlah bererti hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Hijrah itu asalnya dia berlaku atau terjadi pada bulan Safar, iaitu lebih tepatnya pada hari Khamis 26 hari bulan Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar tiba di Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal. Artinya peristiwa hijrah itu tidak berlaku pada bulan Muharram. Cuma kita mengenang peristiwa hijrah pada bulan Muharram disebabkan oleh ijtihad yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan, sebagai tanda permulaan kepada kiraan tahun baru Islam. Apa sebab? Kerana sebelum daripada itu masyarakat Arab belum ada sistem kalender yang lengkap. Mereka ada sistem hari, ada bulan, tapi tak ada tahun. Tahunnya hanya diletakkan peristiwa.
Sedangkan tamadun-tamadun yang hebat ketika itu, mereka dah pun memiliki kalender. Misalnya kalau di barat, kalender Julian itu dah lama wujud sejak daripada tahun 46 sebelum Masihi lagi. Jadi melihat kepada senario ini, Umar Al-Khattab mengatakan kita mesti ada kalender sendiri. Bahkan bagi kita pun masyarakat di Nusantara, kita sendiri memiliki kalender yang bukan alang kepalang, hebat. Orang Nusantara termasuklah orang Melayu, orang Jawa. Orang Jawa paling terkenal lah kalendernya sampai sekarang. Sejak daripada zaman Sultan Agong. Sultan Agong dulu, dia merasmikan kalender Jawa sebagai kalender kerajaan. Untuk semua kepulauan di tanah Jawa, kecuali di Banten, Belambangan dengan Madura. Yang lain semua pakai kalender Jawa. Diisytiharkan pada hari Jumaat Legi 1 Suro tahun 1555. Bersamaan 1 Muharram tahun 1043. 51 tahun selepas kalender Gregorian dirasmikan. Dan bagi anak-anak muda di sini, kita kena bangga dengan apa yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Saya ni bukan orang Jawa, walaupun tuan-tuan tengok saya banyak ceramah pasal Jawa. Saya setitik darah Jawa pun saya tak ada. Tetapi saya sangat mengagumi tamadun, adat resam, budaya, dan ini menjadi kebanggaan kita. Orang Jawa ni tuan-tuan, dia punya kalender luar biasa sekali. Sangat kompleks. Dia kalender Jawa ni, dia memakai sistem hari 7. Dia panggil Sabtawara. Sama macam sistem hari pada kalender Masihi. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sampai Ahad. Tapi dia punya nama tu lain sikit lah. Dite, Soma, Anggoro, Buddha, Respati, Sukro, Saniskoro dan macam-macam lagi. Dan mereka juga pakai kalender sistem 5, Pancawara, yang dikenali sebagai pasaran. Dia ada hari 7, dia ada pula hari 5. Dan hari 5 ni namanya pun lain-lain lagi. Ada Legi, Paeng, Pon, Wage, Kliwon. Kliwon tu yang paling popular sekali lah. Petakan, Abritan, Janean, Cemengan, Mancawarna dan macam-macam lagi. Dan kalender Jawa juga, dia ada siklus 8 tahunan. Satu windu 8 tahun. Dia ada pula penalaan semula, readjustment setiap 120 tahun. 15 windu, dia akan buat salin kurup ataupun ganti kurup. Dia koreksikan balik dengan tambah 1 hari setiap 120 tahun. Macam kita di sini banyak buat padi. Kalau tanam padi, dia guna pula kalender kiraan Pranoto Mongso. Oh, itu orang buat kajian memang dulu cerdik lah tuan-tuan, cerdik. Secara umumnya Pranoto Mongso ni dibuat 4 mongso ataupun 4 musim. Rendeng, Mareng, Ketiga, Labuh. Maknanya ada musim hujan, pancaroba akhir musim, ada musim kemarau dan musim pancaroba menjelang hujan. Dalam siklus 12 waktu tu dia ada simbol yang beza-beza mengikut musim. Ada Kasa, Karo, Katelu, Kapat, Kelima, Keenam, Kepitu, Kawalo, Randeng, Kasanga, Ke-10. Susunan satu-satu-satu. Kalau macam kita hari ni duduk pada bulan Julai. Kalau bulan Julai ni start daripada 22 Jun sampailah 1 Ogos. Selama 44 hari dia panggil Kasa. Bintang buruhnya Kartika. Jadi masa ini dia tahu. Ketika ini musim daun-daun berguguran. Kayu-kayu sedang mengering. Belalang sudah masuk dalam tanah. Jadi sekarang dah boleh start nak bakar jerami. Itu kiraan kalender orang tu orang Jawa dulu. Lepas tu kalau 2 sampai 24 Ogos. Selama 23 hari musim karo dia panggil. Mungkin karo buruhnya pusa. Ketika itu tanah kata mereka dah mengering. Dan dah ada retak-retak di sana sini. Pokok randu dan mangga juga dah mula berbunga. Masuk 23 Ogos sampai 18 September. Selama 24 hari, Katelu. Buruhnya Manggasari atau Manggasri. Ketika itu, rebung bambu sudah mula muncul. Start 19 September sampai 13 Oktober. Selama 25 hari, itu Kapat. Bintangnya Sitra.
mata air dah mula penuh. Dan burung-burung kecil dah mula bersarang dan dah mula bertelur. Dan begitulah seterusnya. Ini kebijakan lokal kita panggil. Orang tua-tua dulu walaupun tak sekolah tinggi, tapi mereka pandai masa bila nak ke sawah, masa bila nak memulakan. Kalau macam Oktober sampai November, bulan Kalima, Mangga Kala, dia bacaannya akan ada hujan besar. Ketika itu ulat dah mula muncul. Maka sawah perlu diperbaiki ketika itu. Kita buatkan tempat mengalir air di pinggir-pinggir sawah. Dia ada susunan-susunan kerja dia. Jadi balik kepada cerita Umar Al-Khattab tadi, dia melihat tamadun dunia semua ada kalender. Termasuk kita yang Melayu dengan kalender piyamanya, Jawa dengan penanggalan Jawanya. Kenapa Arab tidak ada penanggalan? Jadi akhirnya dicadangkan kita buat kalender. Cuma dibahaskan, kita nak kira kalender itu daripada apa? Sebab itu dalam hal ini ada dibahaskan. Imam Al-Bukhari, dia meletakkan satu bab dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Manaqibul Ansar. Dia buat tentang babut tarikh, min aina arkhut tarikh. Dia buat satu bab menyatakan sejarah penanggalan. Dari mana mula kita meletakkan tarikh? Itu dalam Sahih Bukhari ada. Maka panjanglah huraian-huraian yang dibawa. Disimpulkan oleh Ibn Hajar, kanatil qadayatil lati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikh biha arba'ah. Setelah dibahaskan di kalangan cendekiawan cerdik pandai, bila kita nak buat tahun baru, maka telah disepakati usul ada 4. Maulidi, wa mab'asi, wa hijrati, wa wafati. Yang pertama kita ambil adalah tahun Nabi dilahirkan. Ada yang cadang kita ambil tahun Nabi diutus menjadi Rasul. Ada yang cadang kita ambil tahun ketika Nabi itu berhijrah. Ada yang cadang kita ambil tahun Nabi itu diwafatkan. Pilih mana satu yang cocok, yang sesuai. Dibahaskan. Dibawa dalam mesyuarat, Sayyidina Umar dan para sahabat sepakat farajaha indahum ja'alaha minal hijrah. Semua sepakat mengambil hijrah sebagai patokan pertama. Ada yang timbulkan pertanyaan, kenapa tak ambil Maulidur Rasul? Bukankah itu momen yang paling menggembirakan kelahiran Nabi? Dijawab oleh Umar, li'annal maulid la yakhlu wahid minhu minan niza' fi ta'yini sanah. Tarikh Nabi lahir tidak sunyi dari perdebatan. Artinya tidak ada sepakat di kalangan umat Islam bila Nabi itu lahir. Memang sampai sekarang tidak ada sepakat lagi. Kita di sini buat maulid 12 Rabiul Awal. Tapi adalah 2-3 orang yang akan mempertikai. Dia kata, kenapa masjid buat 12? 12 itu kan tarikh kewafatan. Nabi lahir 9. Nah, kita pula pening. Ini ada 9 pula lagi. Jadi perdebatan tak pernah selesai. Sebab masing-masing ada hujah. Jadi Sayyidina Umar melihat, kalau diambil tahun baru start daripada maulid, pergeseran belum selesai sampai bila-bila. Tak selesai. Jadi dia ambil hijrah. Ada yang tanya, kenapa kita tak gunakan wafat Nabi? Itu kan semua orang tahu tarikhnya. Dijawab oleh Umar, amma waktul wafat, fa'aradu anhu lima tuqi'a bihi bizikrihi minal asafi alaih. Aku takut nanti orang setiap kali sambut tahun baru, yang dikira daripada tarikh Nabi wafat, nescaya sambutan tahun baru tu akan jadi hambar dan sedih. Sebab semua orang cerita tentang kesedihan. Nabi wafat, ummati, panggil ceramah, nangis-nangis lagi. Jadi orang semua esok tak semangat pergi kerja. Dia nak yang bersemangat. Jadi Umar Al-Khattab mengambil daripada cerita hijrah. Al-hijrah farraqat bainal haqq wal batil. Fa'arrikhu bihi, kata Umar. Dan hijrah ini dia membezakan antara yang hak dengan yang batil. Maka ambillah tarikh bermula daripada situ. Timbul pula lagi netizen zaman itu berbahas lagi. Kenapa kita mulakan daripada Muharram sebagai tahun 1 Islam, sebagai permulaan bulan Islam? Kenapa kita tak mulakan daripada Ramadan Al-Mubarak? Ramadan ini bulan mulia, bulan lipat ganda ibadah bagai-bagai. Kenapa dia ambil daripada Muharram? Kita ambillah Ramadan, tahunnya daripada hijrah, tapi bulannya start dengan Ramadan. Kata Umar lah, bal Muharram.
fa innahu munsarifun nas min hajjihim. Awak kata dia tidak, aku lebih suka Muharram sebab bulan Muharram orang ramai baru balik daripada haji bulan Zulhijjah. Jadi kepala semua dah botak, dia tengah semangat. Semua dah tobat-tobat, nangis-nangis masa wukuf. Jadi dia balik bulan Muharram, dia ada semangat nak jadi baik. Kalau aku ambil bulan Ramadan, masuk raya, dia berjoget selamat hari raya tepi sawah cucuk bintang, dia lupa balik dah. Hilang balik. Sedangkan kita pun Ramadan penuh, time Syawal tinggal imam dengan Bilal je semayang. Payah momentum itu. Ini Omar punya ijtihad. Jadi Omar kata tak, kita ambil daripada Muharram. Maka sampai sekarang, kita menyambutlah tahun baru Islam, bulannya Muharram, tahunnya tahun hijrah. Itu sejarahnya. Dia bukan berlaku hijrah tu pada bulan Muharram, tapi ijtihad Sayyidina Umar. Dan sememangnya hijrah ini benda yang sangat mustahak dalam kehidupan kita. Dalam Quran, Allah menyebut perkataan hijrah 28 kali dalam pelbagai bentuk. Ada past tense, ada present tense, ada future tense, ada perintah, ada singular, ada plural, macam-macam. Sebab manusia ni dia tidak boleh mengelak daripada hijrah. Tak boleh elak. Saya datang ke sini, ke kampung di Tanjung Karang ini. Adakah semua di sini Jawa semua? Tak. Kelantan berapa orang saya mendengar borak dia mau gimana? Makai malam ni. Duduk Tanjung Karang cakap Kelantan. Maka dia baksat pada Kelantan. Dia hijrah ke sini. Saya tanya kabar 6 orang je jawab. Mana yang lain bukan Jawa. Orang Jawa je faham kabar Kabar orang Jawa hebat tuan-tuan. Kita tanya apa khabar, dia tak jawab baik. Waras. Patut orang Melayu kena tiru macam tu. Apa khabar? Waras. Waras ni lebih tinggi daripada baik. Baik tu kalau nak kahwin dengan anak orang, kena ada 3 ras dia panggil. Pertama, waras. Kalau tak waras, itu dera isteri pukul anak macam-macam. Waras. Yang kedua, beras. Tak ada beras, macam mana kau nak kahwin dengan anak aku? Ras yang ketiga, saya tak sebutlah sebab ada budak-budak apa semua. Tapi kalau tak ada benda tu, tuan-tuan tak ada cucu. Itu sajalah yang pentingnya. Itu ras mustahak juga. Hijrah ni sunnatullah. Di sini saja berapa ramai orang yang berhijrah. Selain daripada kita yang keturunan daripada keturunan Jawa apa semua, Banjar pun ada daripada Kelantan, Perak, Terengganu, Pahang datang hijrah ke sini. Kita naik pangkat pekerjaan, itu juga hijrah. Mungkin ada yang pencen naskah, pernah berkhidmat tentera. Kita naik pangkat itu semua hijrah. Kalau pegawai dulu lieutenant muda, dia hijrah naik lieutenant. Lieutenant pindah naik captain. Captain pindah naik major. Major hijrah naik lieutenant colonel. Lieutenant colonel pindah naik full colonel. Colonel pindah naik brigadier general. 1 star. Brigadier general hijrah naik major general. Major general pindah naik lieutenant general. Lieutenant general hijrah naik general. General hijrah naik Allahyarham general. Dan hijrah. Dulu duduk di alam roh, tidak kekal. Hijrah ke alam rahim. Rahim ibu kita 9 bulan lebih. Tidak kekal, pindah lagi ke alam dunia yang sekarang kita sedang berada. Entah 60-70 tahun, hijrah lagi ke alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh tidak kekal, hijrah lagi ke alam kiamat. Yang ada pula alam yang berbeza-beza lah. Ada hisabnya, ada titian siratnya, dan macam-macam lagi lah. Artinya hijrah ini benda yang kita tidak boleh elakkan. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah. Cuma pada malam ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan, ada satu ayat dalam Quran tentang hijrah. Yang mana ayat ini diturunkan dalam surah Al-Muzammil. Jarang diceritakan surah Muzammil ini. Dalam surah Muzammil ada disebutkan ayat perintah untuk berhijrah kepada junjungan Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah kamu, wahai Muhammad, terhadap apa yang mereka ucapkan kepadamu.
Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Surah Muzammil ayat 10. Apa pelajaran? Ini mustahak untuk kita. Biasa kita dengar arahan hijrah dalam Quran, Allah suruh Nabi hijrah ke Madinah saja. Rupa dalam Quran pernah ada arahan hijrah, tapi agak lain dari kebiasaan. Iaitu Allah perintahkan Nabi tinggalkan hijrah daripada cercaan. Semasa Nabi kita di Mekah, baginda itu sering mendapat cercaan, ancaman, hinaan, kutukan daripada orang-orang Mekah. Kalau umpama netizen lah, kerjanya komen yang jelek-jelek saja. Tak pernah ada yang elok kepada Nabi kita. Banyak Nabi ni dituduh macam-macam tuan-tuan. Mana kalau kita malam ni stres, pening kerana dikecam oleh netizen, kena bantai siang malam, ketahuilah bahawa Nabi lebih teruk daripada itu lagi. Orang yang mengecam kita sekarang duduk tak mana-mana, kita tak kenal. Yang ini yang mengecam dia sekampung. Satu kampung, saudara mara. Pertama, Nabi pernah dituduh sebagai penyair. Ahli penyair. Quran yang dibaca tu hanyalah rekaan qasidah, syair-syair yang indah untuk nak memikat masyarakat Quraisy ketika itu. Padahal Nabi baca wahyu, dituduh dia baca puisi. Dia orang Arab tuan-tuan, dia adalah Arab jahiliah dulu, dia adalah bangsa yang sangat kagum dengan puisi, syair. Sebab itu di Mekah dulu sebelum Islam datang, pasar seni lebih meriah berbanding pasar unta. Pasar unta tak ramai orang, pasar sayembara puisi lebih ramai. Dia orang suka kumpul-kumpul, buat kebun, baca sajak, baca puisi, prosa klasik, dia suka begitu. Dia penyair-penyair zaman-zaman jahiliah dulu, kalau yang kita belajar bahasa Arab, kita belajar sejarah, syair apa semua ya, syair mereka ni memang sampai ke hati, bahasa mereka tinggi. Baik itu orang Arab, Hindustan, memang bahasa dia orang tinggi. Macam puan-puan tengok cerita Hindustan kan, Kabi Kushi, Kabi Gam misalnya, dia punya kata-kata tu kita tengok 5 kali pun boleh nangis lagi. Kata-kata dia sampai ke hati. Kalau cerita Hindustan, kalau cerita Melayu kan direct je dia punya perbahasan, perbualan dia tu. Kalau bahasa Hindustan, Amitabh Bachchan babak dia dengan Shah Rukh Khan tu, nangis lagi kita tengok. Ayat dia begitu indah. Lagu-lagu Hindustan, bahkan perkataan Kabi Kushi, Kabi Gam, itu pun begitu tinggi sekali maksudnya. Samalah bahasa Arab. Dia punya bahasanya mendalam. Jadi bila Nabi kita datang, baca Quran, orang macam jadi terpinga-pinga. Ini syair apa ini? Mereka tak boleh lawan. Bila tak boleh lawan, dia tuduh Nabi penyair. Yalah Nabi baca sajak, baca Quran, orang lain baca sajak, sudah pasti redaksinya berbeza. Umpama beginilah. Macam kita di Malaysia, saya tak tahu kampung sini minat sajak ataupun tidak. Tapi ada setengah tempat yang saya pergi, dia setengah kampung. Sekarang ni dia buat satu tempat berkumpul, dia panggil kebun puisi, ladang syair. Seminggu sekali hari Ahad, baca sajak. Orang bandar pelik-pelik sekarang tuan-tuan. Dia nak cari ketenangan, baca puisi. Duduk ramai bawah pokok. Dia tuan-tuan sawah cantik. Buatkan tempat elok-elok, dengar sajak. Orang kita tak minat sajak lah. Tapi sajak kena ada muzik sikit lah, baru dia ada khusyuk. Sejak namamu menggetar rasa. Ting, 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 ting. Ada sebelah tu dia bunyi, dia kena bunyi. Ku kabarkan pada angin, bawalah daunan kering terbang jauh dari hidupku. Yang minat nangis. Kita yang baru first time datang, gila agak dengar sajak apa menangis. Kita tak ada jiwa. Kita mungkin aliran sains agaknya dulu. Ini geng aliran sastra ni. Dia lain. Tiba-tiba datang Nabi kita, baca satu ayat, bunyi macam syair tapi bukan. Alif Lam Mim Ra. Masing-masing pandang.
Wow, tak pernah dengar sajak intro macam ni. Tuan-tuan pernah dengar puisi Melayu intro dengan huruf? A, B, K, A. Yang buat dulu kumpulan ekspedisi ya. C, I, N, T, A, K, I, T, A. Dia je buat. Itu pun menjadi kepelikan. Anda lah baru belajar mengeja budak-budak ni kata. Tak, itu keunikan seni berbahasa. Jadi mereka pun tuduh Nabi ni memang reka Quran, penyair dan macam-macam. Dia Quran ni tuan-tuan, memang tak ada orang boleh challenge dia punya tinggi bahasa. Kalau tuan-tuan perasan Quran, dia punya bahasa tersusun. Kalau hurufnya berakhir dengan dal, dal semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sedaplah baca Quran ni. Inna a'tainakal kautsar. Pernah dulu orang buat reka tak jadi. Inna a'tainakal khu. Tak sedap. Fasholli li rabbika waz'aj. Inna syani'aka huwal ibla. Tak syok. Kita dengar tak sampai. Ada yang buat al-fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Bunyi sedap, maksud tak sedap. Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, kamu tahu tak gajah tu apa? Lahu khurtumun tawil, dia ada belalai panjang. Walahu zair, dia ada ekor pendek. Tak sedap lah. Tak ada sedap lah ini surah. Orang dengar, tak ada syok lah. Datang Nabi kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wow, sedap betul lah ayat ni. Itu mukjizat Quran. Sebab itu Quran ni, di zaman Quraisy dulu, ada 3 orang non-Muslim yang sangat suka pada Quran, tapi tak nak mengaku. Siapakah 3 orang yang minat pada Quran walaupun dia bukan Islam? Pertama, Abu Jahal. Yang kedua, Abu Sufyan. Dan yang ketiga, Al-Akhnas bin Syuraik. Akhnas bin Syuraik ni ketua Bani Zuhrah, ketua kampung Bani Zuhrah. Setiap malam mereka akan pergi ke rumah Nabi kita mengintai, mencuri dengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Nabi. Tiap-tiap malam. Rumah Nabi kalau di Masjidil Haram dekat dengan kawasan Sa'i itu, kita habis Sa'i, kita keluar, ada tandas. Tandas itu adalah tapak rumah Nabi. Saya tanya kepada Arab, apa tapak rumah Nabi lahir? Bukan Nabi lahir, tapak rumah Nabi. Tapak rumah Nabi lahir jadi perpustakaan. Tapak rumah Nabi dengan Khadijah, dia buat tandas public toilet, laki-laki perempuan. Saya tanya, kenapa ente buat tandas? Dia kata, orang ni terlampau sayang pada Nabi sampai peringkat memuji lain macam. Sedangkan perpustakaan tu pun orang dah ada yang cium-cium dindingnya. Padahal itu perpustakaan je, tempat lahir. Asalnya kandang unta kan, buatkan library. Kalau rumah dia kami buat tugu atau monumen, kami takut orang akan cium, ambil barakah macam-macam. Jadi kalau buat tandas, siapa nak cium-cium lah, tak ada masalah. Perpustakaan ni tak ada lagi yang cium lah, ambil barakah. Tuan-tuan tahu tak, orang tak ada ilmu ramai. Air cuci Masjidil Haram tu, ramai orang ambil sapu muka. Sebab kita ada ilmu, kita tak buat. Orang jahil ramai. Yang cerita tukang cuci Masjidil Haram tu, dia kata kami ni sambil tolak air, kadang ada orang memang tunggu air tu sampai Allah, Allah, Allah. Bagi dia ni barakah. Sebab ni Masjidil Haram, dosa gugur. Kalau kita tak tergamak, agama ni kan kebersihan. Takkanlah benda kotor tu sebahagian daripada ajaran agama. Macam-macam, ada yang patahkan penyapu, ambil berkat, bawa balik. Minta dengan cleaner tu, penyapu boleh, potong sikit, mau bawa balik bikin tangkap. Apa benda ini, ilmu tak ada, kesian. Dia sayang agama, tapi salah kita tak bimbing. Itu masalah. Jadi tandas itu adalah tapak rumah Nabi. Tiap-tiap malam, 3 orang ni, Abu Jahal, Abu Sufyan dengan Al-Akhnas, dia akan duduk di keliling. Dia dengar Nabi mengaji.
Tapi rupanya tiga-tiga orang ni tak tahu masing-masing sedang mengintai. Seorang di sudut sini, seorang di sudut sini, seorang sudut sini. Satu malam, agaknya Nabi terdengar ada bising, Nabi keluar nak cek. Masing-masing ni lari. Bila lari, kantoi. Belanggar sama sendiri. Akhirnya Abu Jahal warning kepada Al-Akhnas. Kau pun tengok juga ya, kau pun sama intai juga, skodeng. Tuan pun skodeng juga, aku pun skodeng lah. Kau jangan cerita sama orang. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Beres bos. Tiba Al-Akhnas, Al-Anas bin Syurik, dia tanya kepada Abu Jahal. Bos, atara Muhammadan yakzib. Tuan, minta maaf nak tanya, ni terang dari hati ke hati. Tuan betul ke rasa Muhammad ni penipu sebenarnya? Kita tiap-tiap malam dengar Quran, syok pula. Tuan rasa Muhammad menipu ke tidak? Apa jawab Abu Jahal? Ma kazaba qattu wa kunna nusammihi al-amin. Aku Muhammad ni aku kenal daripada kecil. Aku kenal dia, keluarga dia, atuk dia, saudara semua aku kenal. Dia ni memang orang baik. Dia ngaku. Kunna nusammihi al-amin. Bahkan kami di kampung dulu memanggilnya Al-Amin. Mana tak pernah bohong. Jadi aku rasa tak adalah aku nak ngatakan dia bohong. Al-Akhnas bin Syurik tanya, habis yang bos lawan dia siang malam apa? Kalau dia bokeh, follow je lah. Subscribe je lah. Apa masalah? Like, apa masalahnya? Walakin idza kana fi Bani Hashim as-saqayata wal-rifadata wal-mushawwara thumma takunu fihim an-nubuwah fa ayyi shay'in li Bani Makhzum. Dia kata, aku bukan tak nak ikut Muhammad. Cuba kau fikir. Keluarga dia Bani Hashim, semua urusan di Mekah, semua dia sapu. Jaga orang haji dia sapu. Maknanya sempadan permit nak masuk, cop pasport, keluarga dia. Urusan di Masjidil Haram ni pun dia juga. Bagi air zam-zam, saqayah ni beri minum orang haji. Semua urusan lah. Semua sapu dia keluarga dia. Tuk-tuk muncul pula. Takunu fihimun nubuwah. Datang pula Muhammad mengaku jadi Nabi. Dahlah nenek moyang dia jaga urusan di Mekah. Datang dia pula mengaku jadi Nabi. Fa'ai bi syai'in li Bani Makhzum. Habis aku yang keturunan Bani Makhzum ni bila nak dapatnya? Pah Bani Hashim, Bani Hashim, Pah Bani Hashim, Bani Hashim. Kasih canlah pula orang lain nak menjadi yang berhormat juga. Contoh. Pah dia, pah dia. Orang lain nak ke merasa jadi calon? Contoh. Dia suku bangsawan di Mekah ada 3. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Bani Makhzum keturunan Abu Jahal. Bani Hashim keturunan Nabi kita. Bani Umayyah lah yang terkenal kerajaan Umayyah apa semua tu. Semua ni bangsawan, tengku-tengku semua. Jadi dia berbulu lah asyik keluarga belah dia yang dapat, belah kita orang ni pun tengku juga ada isu itu. Artinya Abu Jahal menentang Nabi kita bukan kerana Islam ni tak betul, tapi kerana gengsi kebangsawanannya itu saja. Sombong dengan grade pangkat jusa dia tu. Itu dia sombong je lah. Dia jusa tadi. Dia sombong. Mungkin Nabi kita grade 54 je masa tu agaknya. Itu yang pertama. Dia orang fitnah, tuduh cerita Nabi penyair. Yang kedua, mereka tuduh Nabi ni kurang akal, kurang sioman, kurang waras. Macam-macam dia fitnah. Dia kata Nabi gila kuasa, gila pangkat, macam-macam. Tak tahu diri, tak sedar diri, anak yatim piatu, buta huruf, sain buku pun tak pandai. Tiba-tiba nak ngaku jadi Nabi. Apa barang? Dia kutuk Nabi kita. Sampai Abu Jahal diupah para pencacai dan pencaci. Zaman tu bukan ada pencaci je, pencacai pun ada. Bahasa sekarang panggil cyber trooper. Dia upah cyber trooper, kerjanya mengecam Nabi hari-hari. Tapi melalui penulisan, seni. Antara yang terkenal menerima upah, An-Nadhr bin Al-Haris. Tuan-tuan balik kita cari cerita dia. An-Nadhr bin Al-Haris adalah cyber trooper paling terkenal sekali zaman itu. Dia diupah oleh Abu Jahal untuk kerja memburukkan Nabi je. Buat karangan, tulisan ke apa yang patutlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Apa lagi?
Ada beberapa tuduhan-tuduhan yang lain. Tapi yang ini saya ingat saya akan huraikan selepas ini sebab kita dah nak masuk waktu isyak ya. Jadi kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan khas pada malam ini yang dibawakan pada kita oleh Dewan Perdagangan Islam Malaysia Negeri Selangor dengan kerjasama masjid kita. Mohon izin daripada jemaah untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang untuk saya menghuraikan lebih lanjut tajuk pada malam ini insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada hijrah tadi, ada satu ayat dalam Quran tentang hijrah yang lain dari kebiasaan. Iaitu Nabi biasa kita dengar ayat menyuruh hijrah fizikal, pergi ke Mekah, ke Madinah. Tapi kali ini hijrahnya lain sedikit. Hijrah kerana masalah dia dihina, dicaci, dicerca ketika di Mekah. Sebab dia dituduh banyak. Tadi kita sebut dia dituduh sebagai orang yang nak mempopularkan diri, orang yang tukang sihir, pandai menjampi orang, tak layak jadi wakil Tuhan. Dan penghinaan itu membawa sampai kepada ancaman fizikal. Ada satu riwayat dalam hadis Muslim, pernah Abu Jahal, dia bertanya kepada orang Mekah, hal yu'affiru Muhammadun wajahahu baina azhurikum? Aku nak tanya, betul ke Muhammad ni, kalau dia semayang untuk Tuhan dia, dia akan letak kepalanya atas tanah, lepas tu punggung dia ala kat kita dia tanya. Aku nak tahu betul, aku dengar daripada jauh je. Lepas tu jawab orang ramai, memang pelik lah dia punya semayang. Kami rasa dia saja nak kenakan kita, tunjuk punggung pada kita, menganjing kita ni. Dia tukang bakar ada. Apa jawab Abu Jahal? Wallati wal Uzza. Demi Tuhan Lata dan Uzza, la in ra'aitu yaf'alu zalika. Kalau depan mata aku lah benda tu berlaku. Nasib baik aku ni tak dapat tengok lagi. Takdirlah kalau aku nampak dengan mata aku, dia semayang, muka taruh di tanah, punggung hala ke aku, itu memang pantang aku tu. Tu kurang ajar betul tu. Aku kalau nampak, yaf'alu zalika, dia buat begitu, la ata'anna ala raqabatihi. Aku akan pijak kepala dia. Biar dia tahu aku siapa. Kurang hajar, dia kata, bagi punggung ke orang. Aku pijak kepada dia. Au la'u'affiranna wajahu fit turab. Aku akan benamkan mukanya dalam pasir. Dia padan dengan muka. Ini Abu Jahal. Satu hari takdirnya Nabi semayang. Orang pun panggil Abu Jahal. Bang, Muhammad tengah semayang. Cepat. Abu Jahal kan 2-3 hari ni dia dah canang keliling kampung. Dia nak terajang Nabi lah, nak pijak muka apa semua. Dia pun pergi. Mana. Dia dah semangat. Dia tengok Nabi tengah semayang. Dia pergi. Jalan. Tiba dia berundur. Dia jalan ke depan lagi. Dia undur lagi. Sampai 2-3 kali. Akhirnya dia patah balik, pergi semula. Dia tak jadi pijak. Orang pun tanya. Bang, kata nak pijak. Tak pijak pun. Tak boleh lah dia kata. Apa tak boleh pula? Aku baru nak jalan. Inna baini wa bainahu la khandaqun. Tiba aku nampak antara aku dengan Muhammad ada longkang besar lah, ada parit. Orang tak nampak, dia seorang je nampak. Ada parit besar, minarin, wa haulan, wa ajnihatan. Ada dinding besar, ada api, nala punya besar. Aku tak boleh nak langkah lah. Yang nampak tu Abu Jahal je. Orang lain tak dinampakkan. Jadi masing-masing pandang. Bang, kalau takut cakap, takut bang, janganlah kau nak sana, kau nak sini. Abang semalam cakap degau-degau ekor penuh tai, tak guna. Ni anak jantan apa cakap gini? Apa aku menipu? Macam tak ada api tu. 2-3 kali dia menekankan, ada longkang besar. Oh, longkang celah mana? Akhirnya Abu Jahal pun berlalu begitu saja. Habis Nabi semayang orang tanya, Muhammad, tadi kau tahu tak Abu Jahal, dia cuma nak pijak kau tahu. Tapi tak tahulah, dia temberang apa, dia kata ada longkang lah, ada api lah, dia ni apa benda. Abu Jahal, orang kutuk dia.
Kata Nabi, memang betul. Antara saya dengan dia tadi, Allah telah buat satu penghalang. Yang mana kalau dia tetap bersungguh-sungguh nak rapat kepada saya, lakhtatatfathul malaikatu udwan udwa. Nescaya malaikat dah standby untuk nak siat badannya satu-satu. Tu hadis riwayat Muslim. Standby dah malaikat. Asal dia langkah je, cabut tangan macam anak patung, cabut. Habis itu kata ulama, maka turunlah surah Al-Alaq ayat 6 hingga 9. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau melihat kepada orang itu yang nak menghalang hamba-Ku semayang? Itu ceritanya. Kalau Abu Jahal dekat juga dengan aku, kata Nabi, dia akan disentak anggota badannya satu persatu. Hadis riwayat Imam Muslim dan ada juga riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi Nabi memang banyak dihina, tuan-tuan. Dan penghinaan terhadap Nabi ini masih berterusan sampai sekarang. Nabi orang hina ni mana habis lagi? Tak habis lagi sampai sekarang. Kita beberapa hari ni ada je keluar macam-macam cerita daripada barat, bakal Qurannya, hina Nabi, poligami. Dan hina tu bukan daripada orang bukan Islam, daripada orang Islam pun ada. Yang agak liberal, pemikiran barat moden sikit, memang terutama orang perempuan lah. Dia tak suka Nabi kita ni bab poligami. Memang dia berbulu betul tentang poligami. Kita faham dia sensitif bab itu. Tetapi dia punya sensitif itu sampai peringkat adalah terkeluar statement, bukan perempuan sini, orang perempuan yang lain. Keluar statement, Nabi pun gini-gini. Jadi penghinaan tu tetap berterusan. Bahkan kajian pernah dibuat dalam tempoh 150 tahun saja, lebih 60,000 naskah buku yang ditulis khusus untuk menyerang Nabi kita. Daripada segala sudut. Nabi dah tak ada lama dah, tapi tulisan yang menghentam dia masih ada sampai sekarang. Dan lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk memburukkan peribadi Nabi SAW. Umat dia patutnya bangkitlah, bela lah, tulis pula buku. Orang tulis buku kita jawab dengan buku, jangan orang tulis buku kita tumbuk dia. Hujah lawan hujah. Tapi sebab kita tak sempat. Kita ada Facebook, ada TikTok, ada apa, tapi banyak upload yang tak kena-mena. Makan mi soto pun upload, tak apa benda. Makan mi seminggu 3 kali. Ni contoh. Goreng telur mata kerbau pun masuk Facebook. Apa bedanya untuk umat? Kuranglah kawan-kawan sini cerita umat Islam secara global. Jadi bila Nabi dah dihina tahap begitu masa di Mekah, apa Allah perintahkan pada Nabi? Wahjurhum, engkau tinggalkan dia. Tetapi hendaklah pertama engkau sabar. Nombor 1 yang Allah perintah, wahai Muhammad, sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar, wak, sabar. Pertama sabar dulu. Dan tu melata, apa jangan. Yang kedua, wahjurhum, tinggalkan mereka. Uhjurhum. Uhjurhum ni kalau bahasa kita, perintah meninggalkan daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maknanya Allah Ta'ala menyuruh Nabi palingkan daripada memandang orang yang mengata-mengata dia tu. Jangan pedulilah. Jangan peduli. Tinggalkan mereka. Anggap mereka ni tak wujud. Ketika itu Nabi sangat berat hati. Apa sebab? Tuan-tuan, Nabi ni bila diperintahkan oleh Allah untuk nak berpaling daripada keluarga kaum dia, saudara mara dia, hati dia sangat berat. Kerana Nabi kita ni seorang yang sangat menjaga silaturahim. Nabi ni sangat menjaga susu galur waris-waris. Nabi ni jenis jaga saudara. Sekarang dah tak ramai orang yang jaga saudara, tuan-tuan. Sekarang ni ramai orang jaga kawan je. Kalau grup WhatsApp kawan-kawan kami meriah, salam subuh, salam tahajud, salam maghrib, segala salam dibagi setiap pagi. Tapi kalau grup keluarga, seminggu 3 kali left. Asyik left ke kerja. Dia tak baik dengan saudara, dia baik dengan kawan. Ni contoh banyak ada. Grup adik-beradik, diam setahun dah tak cakap. Kalau grup kawan-kawan meriah betul. Ni contoh. Nabi tak. Nabi sangat jaga saudara mara.
Sebab itu Nabi ni, tak ada orang di Mekah yang tak tahu dia ni jaga sangat hubungan saudara mara. Macam kita kadang duduk dalam kampung, ada orang jenis tak jaga saudara mara. Kenduri tak pergi, rewang tak campur. Contoh. Duduk je rumah tak campur masyarakat. Padahal tu saudara. Tak boleh. Nabi ni dia jaga. Orang Mekah semua tahu perangai ni. Sebab dukul hadis. Wa tahmilul kal. Panjang lagi lah riwayatnya. Bukankah Tuhan seorang yang sangat menjaga silaturahim? Tuhan tak pernah berbohong. Tuhan sangat bertanggungjawab kepada tanggungan-tanggungan di bawah. Panjanglah dipuji perangai Nabi. Nabi ni yang disebut pertama, innaka latasilur rahim. Engkau kan suka jaga hubungan saudara mara. Takkanlah Tuhan nak khianat orang baik macam engkau. Nampak? Sama juga kes ketika Hercules. Hercules dulu dia pernah panggil Abu Sufyan. Panglima Rom panggil Abu Sufyan. Dia nak tahu Muhammad ni siapa orangnya. Sebab tentera Islam begitu taat kepada Nabi. Jadi Hercules panggil Abu Sufyan. Siapa Muhammad ni? Famadha ya'murkum? Muhammad ni apa yang diajar korang sebenarnya? Sampai korang taat betul dengan dia. Tolong terangkan pada aku, tapi jangan panjang lebar. Aku tak nak kau ceramah. Aku nak yang pendek je jawapan ni. Dia ajar apa korang sebenarnya? Abu Sufyan. Pada Abu Sufyan ni dulu musuh. Tapi ketika dia dah Islam, apa jawapan dia? Muhammad ni ajar pada kami, a'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wasidqi wal 'afaf wassillah. Muhammad ni ajar pada kami, pertama sekali sembah Allah, jangan sembah selain Allah. Yang kedua, tinggalkan ajaran karut nenek moyang yang dah tak relevan. Kita kena maju ke depan, mana yang mengarut kita buang. Yang ketiga, dia perintahkan kami jaga sembahyang. Yang keempat, jujur, jangan menipu. Yang kelima, maafkan orang. Dan yang keenam, wasillah, jaga silaturahim. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya daripada banyak sifat Nabi, Abu Sufyan sendiri mengakui salah satu daripada perangai Nabi kita sangat menjaga hubungan saudara mara. Itu sebab bila Nabi mula-mula hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sebagai seorang pemimpin, Nabi ada ucapan dasar. Dia mana-mana pemimpin, dia mesti ada ucapan dasar. Ucapan dasar tu yang jadi pegangan kita. Perdana Menteri ke, Presiden ke, macam dalam parti politik, dia ada parti yang buat perhimpunan agung, ada parti buat muktamar, ada parti buat kongres, dan macam-macam. Nama beza-beza, tapi pengisiannya sama, iaitu ucapan dasar Presiden. Presiden pun berucaplah sejam setengah, nanti perwakilan akan catat. Dan selama 2-3 hari lepas pada itu, dia akan membahaskan ucapan Presiden. Ucapan dasar mustahab. Baik itu ada setengah NGO, dia buat program khas. Kalau lepas muktamar ke lepas pada Mesyuarat Agung, dia buat program muda. Muda ni menghadam ucapan dasar. Ucapan dasar mustahab. Baik, Nabi kita sebagai seorang pemimpin, ada tak dia punya ucapan dasar? Ada. Masa dia di Madinah, masih di atas unta, belum turun lagi. Dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi telah menyampaikan ucapan sulung dia. Kata Nabi, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wa nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Hadis Tirmizi. Wahai sekalian orang Madinah, nombor 1, sebarkan salam, perdamaian. Sudahlah bergaduh. Tak habis-habis bergaduh siang malam, pagi petang. Saya nak berdebat dia kerja. Sudahlah bergaduh. Jangan bergaduh. Yang kedua, wa at'imu ta'am. Jom buat kenduri, jom makan ramai-ramai. Buat makan, panggil orang, buat makan, panggil orang. Masjid, buat makan, panggil orang. Jangan bergaduh. Yang ketiga, silul arham. Jaga hubungan saudara mara. Silul arham. Arham ni rahim. Daripada rahim ibu yang sama. Saudara mara lah. Jaga hubungan. Sepupu, sepapat kena jaga. Wasallu wa nasu niyam. Malam, masa orang tidur, kau sembahyang. Mana qiyamul lail? Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan selamat.
Nah, salah satu yang Nabi sebut, silul arham. Jaga hubungan saudara mara. Sebab itu tuan-tuan dan puan, baik, cuba kita muhasabah. Tuan-tuan tahap mana jaga saudara mara? Orang ukuran nak tahu dia jaga saudara mara, dia tahu susu galuh dia. Tuan-tuan kita malam ni boleh sebut nama kita sampai moyang nombor berapa? Sampai moyang ya. Kita, bapak kita, atuk kita, moyang kita. Bapak kepada moyang kita, kita pun keliru dah apa ke nama. Itu yang tak pasal-pasal dia. Mengaku keturunan Mat Kilau lah, Tok Bahaman lah, Panglima Hitam lah. Lah, ya Allah suka-suka hati mengaku. Nabi kita, dia boleh sebut susuk galuhnya berapa lapis. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mazar bin Ma'ad bin Adnan. Dia boleh sampai Adnan. Orang kalau boleh tahu dia punya moyang sampai, itu dah panggil Cilawagi lah. Cilawagi ni tinggi sangat tuan-tuan. Kita ni bapak, atuk, moyang, buyut, cakawari, Cilawagi. Dalam masjid ni saya ingat sampai moyang tu je. Buyut, cakawari, Cilawagi ni memang tak sampai. Dia kalau bapak, mana bapak kita? Atuk, atuk lah. Moyang, moyang lah. Buyut ni mak bapak kepada moyang kita. Kalau cakawari, atuk kepada moyang kita. Kalau Cilawagi, nenek moyang tingkat nombor 5. Tak adalah ni, kita pun tak tahulah. Sebab kita tak ambil cakna. Tuan-tuan kalau kita betul jaga, cari. Tuan-tuan kena susul sampai ke Pekalongan tu. Cek balik, mana asal usul aku. Ini sunnah. Nabi dia sangat jaga hubungan saudara. Kalaupun tak dapat jaga ke atas, kita jaga ke bawah. Kita anak, cucu, cicit, piut, piat, cicut, miat, miut, oneng. Paling bawah sekali. Oneng tak sempat lah kita meninggal lah dah mati, kubur tahu mana lah. Sebab itu tuan-tuan tengok orang Arab. Orang Arab maknanya Said, Syarifah apa semua kan. Dia orang ni sangat jaga silaturahim. Dia akan tetap jaga dengan hubungan saudara dengan seseorang itu. Walaupun titik temunya pada datuk yang ketujuh. Tapi tetap jaga hubungan. Macam geng-geng Habib-Habib ni kan dia ada Said ni dia ada klan Ailah dia. Dia ada Al-Aidrus, Al-Yahya, As-Saqaf, Al-macam-macam Al lah. Lepas tu kalau ada orang mengaku Said tapi tak ada Al, itu palsu tu, scam. Kerana ada orang kadang datang, saya Said keturunan Nabi. Ente Al apa? Tak ada Al-Al, tak ada. Kalau tak ada Al, itu bukan Said. Itu side income, kita panggil. Mana dia mencari sumber pendapatan dengan mengaku jadi keturunan Nabi. Side income, kita panggil. Dia Said original, dia ada family dia. Tapi kadang antara Al-Idrus ni, dia bukannya sepupu. Kadang tak bertemu pun. Tapi bila ente Al-Idrus, Masya Allah, Masya Allah. Bukan sepupu pun. Dia orang sangat menjaga marga, dia panggil. Tapi kita dah. Kadang kita Jawa sama Jawa pun tak rasa persaudaraan itu. Kan Jawa Banyumas, Magelang nama kan dia ada beza-beza ono cara Podoto Sawalo Podo Joyongo. Ada dia punya perbezaan itu kita tak rasa sangat bersaudara. Nabi dia sangat cakna hal saudara. Masa perang Hunain ni dalam dia ada dua fasa. Pusingan pertama kita kalah, pusingan kedua kita menang. Masa kita kalah, umat Islam bertempiran lari. Sebab musuh pakai manjinik, senjata yang macam plastik tapi meriam besar. Jadi orang Islam terperanjat, tak pernah tengok senjata itu berterabur. Formasi tentera berpecah. Nabi punya kawalan rapat pun berpecah juga. Ketika orang lari, Nabi kekal duduk di barisan dia. Nabi berani. Ketika Nabi nak kumpulkan balik orang supaya kita boleh berhadapan dengan musuh, apa Nabi kata? Ana Nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Oi, ini Nabi, tak pernah bohong. Oi, ini anak cucu Abdul Muttalib, anak jantan, jom kita lawan. Barulah sahabat orang Islam datang lawan balik. Kenapa Nabi jual nama Abdul Muttalib? Sebab ada orang tertentu dia boleh jadi semangat kalau kita petik nama moyang dia.
baru jadi semangat. Contoh dia malas kerja, malas. Kita pun kutuk. Engkau malas macam ni. Engkau tu keturunan mat kilau. Dia pantang. Jangan sebut moyang dia, dia saka datang. Tu dia rajin pergi kerja. Dia kena jual nama moyang. Macam ini kalau moyang kau tengok perangai kau macam ini. Kau punya moyang dulu perang lawan dengan Mat Saleh macam ini, perangai cucu. Dia jadi, jangan petik nama moyang aku. Sebut nama Tok Bahman, sebut nama, tuan-tuan kita adalah sejarah-sejarah dulu kan. Tok Sidang dulu-dulu di sini. Dia jadi saka dia. Orang kita memang begitu pun. Arab pun sama. Mana ni, cucu, anak jantan, cucu Abdul Muttalib. Mana takut dengan orang. Jadi yang lain pun kata, alamak, aku pun cucu Abdul Muttalib juga. Jom. Kita join balik Nabi kita. Akhirnya daripada suku Abdul Muttalib itulah asalnya yang berlawan dalam peperangan Hunain. Baru yang lain masuk. Jadi apabila Nabi diperintahkan oleh Allah supaya tinggalkan saudara mara yang mengata engkau, apa perasaan Nabi? Berat tuan-tuan. Sebab Nabi ni family man. Macam kita yang jenis tak campur masyarakat lain. Tinggalkanlah orang kampung kau. Beres bos, memang aku tak campur pun masyarakat. Tak apa, memang rewang tak join, kenduri tak pergi. Tak campur orang. Tapi Nabi ni jenis bergaul, bersosial. Bila dia disuruh mufarakah lah kita panggil daripada golongan yang buat begitu jahat pada dia, dia sedih. Tapi Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Dia mengata, don't worry. Uhjurhum hajaran jamila. Berpalinglah engkau daripada dia dengan cara hajaran jamila. Dengan cara yang baik-baik. Jangan nampak sangat kau tinggalkan dia. Buat pelan-pelan. Umpama menarik rambut dalam tepung, rambutnya tidak putus, tepung pun tak berselerak. Apa pelajaran untuk kita malam ini? Pelajaran untuk kita malam ni adalah kita ni sekarang nak menyambut raya, tuan-tuan. InsyaAllah 12 Ogos nanti, kurang lebih lagi 13 hari. Ada 6 buah negeri akan melalui proses intikhabat tashri'iyah ataupun pemilihan legislatif. 6 negeri ni maknanya negeri tuan-tuan, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan. Yang mula-mula berbual Dewan, Kelantan, 22 Jun dia berbualkan. Yang kedua Selangor, 23 Jun. Pulau Pinang, Kedah dan Terengganu serentak pada 28 Jun. Yang last kali Negeri Sembilan, 1 Julai. Hari semalam penamaan, 29 Julai. Dan dah boleh start kempen lah selama 14 hari. Sampai 11.59 malam, 11 hari bulan Ogos. 8 Ogos ni dah ada pengundian awal. Dalam daftar pemilih pilihan raya, bagi PRN ini saja, ada 9,773,571 orang yang akan menjadi pemilih. Terdiri daripada 9,674,456 orang pengundi biasa, 49,660 orang tentera dan pasangan, 47,728 orang polis dan PJA, polis hutan dan pasangan, dan ada 1,727 orang pengundi tidak adil di luar negara. Dan PRN kali ini diadakan untuk mengisi kekosongan 36 kursi di Dun Kedah, 45 di Dun Kelantan, 32 kursi di Dun Terengganu, 40 kursi di Dun Pulau Pinang, 56 kursi di Dun Selangor dan 36 Dun di Negeri Sembilan. Apa yang saya nak bawakan? Akan berlaku dalam hari raya ni, kita bersisih faham, kita berkelahi, tinggi suara dan sebagainya. Ini adat pertandingan. Tetapi hubungan silaturahim jangan putus. Wahjurhum jamila. Berpalinglah dengan cara yang paling sopan sekali. Kita tak suka dia dan kita pun tak join dia. Kita nak tinggalkan dia, tapi tinggalkanlah dengan hajran jamilah. Hijrah yang comel. Jamil ni cantik, cun. Comel, jamil.
Orang nama Jamil biasanya cantik, jarang orang nama Jamil muka pecah rumah, jarang kan. Jamil ni indah, Jamilah cantik. Kalau Jamil bin Abu, itu cerita madu tiga, itu lain pula ya. Jamil bin Abu, tiga ini Jamil bin Abu, mulut mana Jamil bin Abu. Apatah lagi kita sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram ni bukan calang-calang bulan. Perkataan Muharram ni secara bahasa maknanya diharamkan. Apa yang diharamkan? Kata Abu Amr ibn al-A'la dalam kitab Tarikh Dimashq, bulan Muharram ini dinamakan haram kerana diharamkan jihad pada bulan Muharram. Jihad ni tuan-tuan, tuntutan agama paling mustahab. Agama takkan tertegak tanpa jihad fisabilillah. Tapi untuk Muharram kita rehat 1 bulan. Maka kalau jihad pun diharamkan pada bulan ini, apatah lagi jahat. Apa contoh jahat? Bergaduh, bermusuh, mencerca, mencela, dan keseluruhan tempat mengundi, pengundi yang ramai, menjadikan PRN kali ini pesta demokrasi terbesar dalam catatan sejarah Malaysia. Saya daripada faham, kami dah raya lah, dah raya selesai lah. Tuan-tuan baru nak raya, orang lama kena raya. Kita tak nak, kita ni berkelahi. Macam Nabi pun dia tak suka Abu Jahal apa semua ni. Tak suka. Tuan-tuan mungkin tak suka bulan ni, tak suka bulan. Tuan-tuan berpasal lah, pilihan masing-masing. Tapi hati mesti ada hubungan, mesti dari aku. Jadi hajran jamilah, cara baik. Habis sambung balik silaturahim. Maka bagaimana peranan ni kita nak mainkan? Peranan ni saya sering sebut di mana-mana, kita lah orang masjid kena main peranan. Inilah tempat yang paling tidak ada pengaruh daripada perkelahian. Semua orang boleh datang ke dalam masjid, siapa-siapa pun, tapi dia punya baju politik dia sangkut di pagar. Masuk, tinggalkan di pagar. Jangan semayang tak berbaju pula, nampak ustaz ajar semua tak baju, ustaz pesan buka baju, itu simbolik. Mana tinggalkan di luar. Dalam ni, ini damai. Dalam ni damai. Dan memang tuan-tuan daripada dulu lagi, masjid, imam, ustaz, pesantren, kiai sangat mainkan peranan untuk nak mengelakkan pemusuhan. Itu kerja kita. Kita ni jadi tukang bakar. Di luar dia orang membakar, dalam ni kita menyejukkan. Tuan-tuan di sini ramai jauh, saya nak kongsikan sejarah. Sekitar abad ke-15, ketika kerajaan Majapahit masa itu tengah merosot, kebanyakan jajahan di Majapahit dia berperang untuk nak kuasa otonomi, nak pisah diri daripada penguasaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni masa itu dah tak kuat lagi dah. Maka tatkala itu persengketaan kerap berlaku, walaupun dalam hal yang kecil-kecil. Kerinikan jadi kerocokan dia panggil. Hal-hal yang sepele menjadi gede. Benda-benda yang kecil, pergaduhan antara anak-anak jiran, budak-budak kecil, merebak jadi pergeseran keluarga. Padahal benda itu kecil. Kalah main daun teruk ke, kalah main game, tetapi mak bapak ni lebih juga sama bergaduh. Sebab hati itu dah ada, asap terbakar itu dah ada. Hingga tahap ketika itu muncul istilah benar sepisan, Allah sepisan. Maknanya tak peduli adik-beradik, kalau sekali kau tak ikut aku, tak join aku, seumur hidup kau akan bersalah, menjadi musuh aku. Zaman itu, walaupun adik-beradik, kalau ada permusuhan sampai tak berbaik-baik langsung, tak boleh bermaaf-maafan. Kata mereka, jadi godong orang pak ngapek, jadi banyak orang pak nyibu. Kalau jadi daun, tak ada yang nak petik. Kalau jadi air, tak ada yang mengambil walau setitik. Engkau tak ada manfaat kalau engkau tak join aku. Ketika itulah muncul Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ni kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang dipimpin oleh Raden Fatah. Raden Fatah dapat support kuat dari Wali Songo, para ulama. Raden Fatah ni anak murid kepada Sunan Ampel. Kalau kita belajar sejarah, Syekh Ibrahim Samarkandi dirantang dengan dua anaknya dari Campar. Campar ni Vietnam Selatan. Dua anak Ali Murtada, Ali Rahmat. Syekh Samarkandi dia singgah di Tuban, di desa Gresik Arjo, di kecamatan Palang.
dia meninggal dunia di sana. Anak-anaknya pindah ke Mojopahit. Seorang jadi raja pendeta ataupun menteri agama di Gresik, dan seorang lain jadi imam di Surabaya. Yang jadi imam di Surabaya namanya Raden Rahman ataupun Sunan Ampel. Sunan Ampel dia melahirkan Sunan Bonang, Sunan Derajat dan putera-puteri, melahirkan anak-anak murid Sunan Giri, Raden Fatah, yang akhirnya membentuk Wali Songo. Wali Songo ini dibentuk 30 tahun selepas kedatangan Sunan Ampel. Jadi balik kepada cerita kerajaan Demak tadi. Kerajaan Demak masa dah mula menguasai daerah-daerah Jawa yang lain. Contohnya Sunda Kelapa dari Pajajaran, dia berjaya halau tentera Portugis yang ada di sana juga, dapat jajah Tuban, Medion, Surabaya, Pasuruan, Malang, Belambangan, dan juga kerajaan di sebelah hujung timur Pulau Jawa. Itu sekitar tahun 1500 lah dia dapat, sampai tahun 1546. Apa yang saya nak kongsikan? Para ulama ketika itu buat strategi. Macam mana kita nak satukan balik? Pergeseran ni begitu kuat. Apa yang Wali Songo buat adalah di pesantren, di masjid, mereka dakwah menerusi makanan. Buat kenduri, buat jamuan macam kita malam ni kan. Datang ramai-ramai, ada sedia makan, ada yang menyumbang. Jadi dia membuahkan kasih sayang. Sebab itu kan Nabi pesan ketika hijrah, at'imut ta'am, buat makan. Jadi yang boleh buat makan-makan masjidnya. Kenapa masjid boleh buat? Sebab kita ada dana, insya-Allah. Ada orang nyumbang. Ada orang nyumbang, hari Jumaat ada tabung Jumaat. Bolehlah beli nasi RM5-6 satu set dengan air mineral. Itu pun ada orang sponsor. Kita kena buat makan-makan. Wali Songo dia dakwah masyarakat untuk ditautkan kembali dengan dakwah makanan. Contohnya saya ingat ramai dah tuan-tuan mendengar syarahan saya ni, banyak orang sebar-sebarkan. Kan ketupat itu dari Wali Songo. Kiblat papat 5 pancir, 4 arah mata angin, 1 pusat menuju Gusti Allah. Itu dicipta oleh Sunan Kalijogo untuk memberi dakwah kepada orang. Sebab orang Jawa dulu kan dia buat pakai santan. Santan ni pangapunten. Pangapunten ni maknanya mohon maaf. Dia ada satu tradisi sungkem. Saya ingat di sini masih ada lagi. Kalau tak ada hidup kalau balik tuan-tuan. Kami tak pandai lambat sungkem, orang jauh yang pandai lah. Malah hari raya kan kita mohon maaf dengan mak bapak, tapi ada dia punya bacaan maaf dia. Kepareng matur demateng ibu sawan kula wonten ing mriki. Sepindah silaturahim kaping kali ngaturaken suduri dengan ngaturaken sedaya lepot nyuwun pangapunten. Kaping 3 dengan pangestunipun sopadus. Kula sakit dados putra ingkang soleh migunani dateng agama. Macam-macam saya pun tak reti juga. Budak-budak muda dah tak ada dah, tak ngaku Jawa dah, ngaku Mak Saleh semua sekarang. Kemudian dia dah buat ketupat, dia agih pula kepada jemaah karya dia selitkan pantun. Ni masjid boleh buat. Kita sedekahkan ketupat selitkan pantun. Sunan Kalijogo siap tulis pantun. Monggo kula aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwu pangapunten. Terimalah ketupat sayur santan, moga segala kesalahan dimaafkan. Oh, dia dakwah dia buat. Macam kita Jawa dia nasi ambeng. Kita mana nasi ambeng? Tak ada. Nasi alhamdulillah, masya-Allah. Marvelous. Tak ada. Alamak. Tanjung Karang tak ada nasi ambeng. Tahu ni saja cerita ya, saja cerita. Nasi ambeng ini simbol perpaduan, simbol kepelbagaian. Cuba tengok dalam menu nasi ambeng. Ada mi goreng, ada ayam masak ungkep, ada serunding, ada ikan masin, ada sambal goreng. Sambal goreng campur tempe, campur tahu, kentang goreng, masak dengan soun, ada kacang tanah. Kalau di tanah Jawa dihidangkan sekali dengan peyek ataupun dengan rempeyek sekali. Makan dalam talam, itu kita panggil nasi ambeng. Kalau dibungkus, dibawa pulang, kita panggil berkat. Saya dulu masa musim maulid di Johor, masih ada berkat ni ada. Saya ingat Selangor dah tak ada dah berkat-berkat ni sangat lah. Ada lagi ya? Oh ada lagi, jarang-jarang lah. Saya jarang dijemput. Kalau Johor memang ada berkat. Maknanya asatizah datang lepas syarahan, makan. Rupanya berkat ni kita makan sikitnya, lepas tu dibungkus. Sebab dia nak bagi pada orang di rumah yang orang berebut-rebut, nak ambil berkat. Saya dulu tak faham. Jadi bila orang hidang, kita makan. Membujur lalu melentang patah. Licin aku makan. Rupanya
Patutlah Tok Sidang pandang. Ustaz ni tak reti agaknya dalam hati. Masa baru nak belajar budaya Jawa. Sekarang dah pandai dah. Touching-touchingnya dia nak ambil berkat. Kalau awak pergi ladang, bontrot lain lagi. Itu bontrot. Sini kalau kuih-kuih Jawa, kuih apa? Kuih lemper, jenang kerisik, tak tahulah ada ke tidak. Ni nyebut je, janganlah cari pula. Sian pula ustaz ni menyebut, tak ada pula malam ni. Jadi, apa lagi? Dia buatnya macam-macam perkara-perkara yang bersifat dakwah, dia kumpulkan masyarakat. Sebab itu, kalau kita nak ringkas, benar banyak nak cerita. Tapi tuan-tuan esok kerja, saya esok cuti sebab perang keputeraan Tuanku Sultan pada hari ini 30 hari bulan. Jadi esok bring forward, esok cuti. Jadi banyak nak cerita, masa kita pun dah lewat. Sebagai kita nak simpulkan, kita ni nak nyambut raya-raya lah tuan-tuan. Silakanlah, tak ada masalah kita raya. Kelahi sikit-sikit normal lah, main bola pun kelahi. Apa bola takkan tak boleh tendang sikit, tak boleh nak bagi jatuh. Salah-salah kena kad kuning. Lepas tu habis salam lah balik. Masalah kita dalam raya kita ni bergaduh-bergaduh terus. Tak ada dah nak berbaik balik. Kalau dalam bola sepak, walaupun dah kena tumbuk, jentik macam-macam, habis kan kita tukar jersey, ada hadiah, ambil gambar, ramai happy. Jadi kita semangat kesukanan. Tapi untuk yang raya kita ni, dia gaduh-gaduh betul tuan-tuan. Itu masalah. Sedangkan di sama orang atas-atas ni, dia gaduh-gaduh dia baik. Mana dia wah. Tapi belakang minum air, bila dia meninggal, dia ziarah. Kita yang di bawah ni tak ada, gaduh-gaduh betul. Asal parang lah. Jihad fisabilillah gitu. Jangan gitu. Jangan. Saudara ni kan kita semua saudara. Jadi pihak masjid kena main peranan. Ajak datang sembahyang berjemaah, ceritakan tentang kepentingan kita menjaga silaturahim sama Islam, apatah lagi saudara mara, kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama. Banyak cerita nak diterangkan tapi masa pun tak mengizinkan. Yang penting kalau nak bergaduh ke nak menegur, tegurlah cara yang baik-baik. Santun menegur menurut alur, santun menyapa bermanislah muka. Adat menegur biarlah baik-baik. Syarak dan adat mesti kita telik. Menegur pun jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa tengoklah rupa, sebelum menegur tengoklah umur. Kalau nak berdebat, nak menyanggah pun biarlah ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk, ke mana pergi pun orang mengutuk. Kalau menyanggah mendabik dada, orang menyampah manfaat pun tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Bila menyanggah mencaci maki, ke mana pergi pun orang mencaci. Kalau menyanggah cara tak senonoh, alamat hidup kita tak habis-habislah bergaduh. Selamat menyambut Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Moga selamatlah. Jangan lupa puasa 6 lepas pada raya esok. Kita tutup dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah wa na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih.